matok yang share de lona unai ta yang share di balik anin badi yang to share din nengok ta balik. Belakang saya sekarang ni adalah satu contoh lah, okey, keliring yang telah dibawa dari Lok Opila pada tahun 1925 dahulu. Okey, so di sini kita boleh lihat ukiran-ukiran yang masih lagi jelas, okey, dan sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari, kita sama-sama hayati keunikannya. Alright, so kepada anda, tonton sampai habis video ni karena banyak lagi perkara menarik yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Okay, so sama-sama kita tonton sampai habis. Okay, hai, pulang balik wajah kelihasan untuk channel Belawau. Okay, hari ni untuk segmen Punan 2.0, okay, saya akan bawakan something yang mungkin agak baru lah bagi setengah anda, iaitu berkaitan dengan sejarah ketemadunan Punan. Okay, tapi sebelum tu saya nak memberi 100% kredit kepada Punan Rights dan juga PIN-A atas usaha mencari, mengumpul dan menyebarkan info berkaitan dengan Punan, berkaitan dengan sejarah dan juga kebudayaan Punan kepada umum. Okey, begitu juga dengan beberapa orang kawan saya, sahabat saya di kampung, okey, yang sentiasa berusaha untuk menyelamatkan khazanah terutamanya keliring yang menjadi topik hari ini. Okey, salut kepada anda semua. Dan hari ini saya nak sambung balik usaha tersebut dengan menyampaikan 5 perkara menarik ataupun unik yang ada pada keliring ataupun keliring. Okey, sebutannya adalah keliring, yang saya rasa perlu saya sampaikan kepada anda di luar sana. So, mari kita lihat 5 perkara berkaitan dengan keliring yang perlu anda tahu. Okey, mari kita melihat apakah itu keliring ataupun dalam ejaan. Okey, dalam ejaannya adalah KLIRIENG. Itulah ejaan keliring yang digunakan pakai oleh ahli akademik dan juga yang disarankan oleh PIN-A. Alright, itu berkaitan dengan dia punya ejaan dan apakah itu keliring. Okey, keliring adalah satu monumen yang berbentuk silinder dan mempunyai ukiran serta terdapat ruang untuk penyimpanan tajam. Okey, di atasnya terdapat atap, sama ada yang diperbuat daripada batu ataupun sekadar atap biasa yang diperbuat daripada kayu belian. Okey, struktur keliring ini dibina daripada kayu belian yang bertahan ratusan tahun. Kalau anda nak tahu, keliring telah kalau ikutkan kajian, keliring telah ada sejak abad ke-17 lagi. Okey, bayangkan berapa ratus tahun sudah berlalu, tetapi keliring masih lagi ada dan wujud sampai hari ini. Okey, itu berkenaan dengan physical keliring. Alright, so apakah fungsi keliring? Okey, di sini terdapat 4 fungsi yang dinyatakan oleh pengkaji-pengkaji. Yang pertama, keliring berfungsi sebagai makam keturunan raja ataupun golongan raja. Kalau kita ikut stratifikasi sosial masyarakat Punan dahulu, terdapat 4 level, iaitu paramount chief, kemudian raja, kemudian panyin, and then lipin. Terdapat 4 susunan lapisan masyarakat pada ketika itu. Okey, yang kedua, keliring dijadikan satu tanda kawasan. Okey, di mana keliring dijadikan tanda bahawa tempat itu ataupun kawasan itu adalah dimiliki ataupun dihuni oleh masyarakat Punan. Yang ketiga, keliring dijadikan tempat bersumpah untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian. Dan yang keempat, keliring mengikut kepercayaan adalah sebagai pelindung kepada penduduk di kampung ataupun di perkampungan Punan, sebagai penjaga ataupun pelindung. Itu adalah fungsi yang dinyatakan oleh pengkaji. Dan kalau kita lihatkan,
Selain daripada 4 fungsi tersebut, clearing juga menjadi satu simbol dan identiti kepada masyarakat Punan itu sendiri. Okey, kalau kita lihat pada logo PIN A, logo PIN A, di situ terdapat image clearing yang dijadikan ataupun yang disimbolkan sebagai identiti masyarakat Punan. Karena clearing hanya wujud dalam masyarakat Punan, dan itulah yang membezakan Punan dengan masyarakat ataupun kaum-kaum yang terdapat di Sarawak ini. Okey, itu berkenaan dengan fungsi clearing. Yang ketiga yang ingin saya kongsikan adalah berkenaan dengan corak clearing. Okey, corak clearing sangat unik dan itulah yang membezakannya dengan monumen-monumen lain yang terdapat pada perkampungan ataupun yang ada pada kaum lain yang terdapat di Sarawak. Okey, saya mengambil contoh. Okey, pada awal pembikinan clearing dahulu, clearing lama dahulu, kita boleh melihat ukiran yang bercorak uli jaluk ataupun bentuk mata jala. Kemudian kita juga boleh melihat ukiran inang penyai, pada clearing baru. Begitu juga dengan corak flora, fauna dan figura. Figura dan juga otu ataupun hantu. Semua corak-corak ini mempunyai makna yang tersendiri. Kalau saya nak ceritakan tentang makna semua corak-corak ukiran tersebut, mungkin saya memerlukan satu lagi video khas untuk kita ceritakan tentang corak. Misal kata saya mengambil contoh lah. Misal kata corak gong. Corak gong disimbolkan sebagai kemewahan. Kemewahan dan juga adat istiadat lah masyarakat dahulu. Kemudian terdapat juga ukiran tali, ukiran tali yang melingkari clearing tersebut yang disimbolkan sebagai ikatan yang kuat antara pemimpin dan juga rakyat. Begitu juga kalau kita tengok terdapat figura. Figura di atas clearing tersebut yang sedang mencangkung, dengan riak wajah yang menakutkan, itu disimbolkan sebagai penjaga clearing tersebut, mengawasi clearing tersebut, dan pelbagai lagi lah yang kita boleh ceritakan kalau bercerita tentang ukiran yang terdapat pada clearing tersebut. Itulah keunikan yang ada pada clearing berbanding monumen lain. Alright, itu berkaitan dengan corak. Kemudian bagaimana dengan lokasi clearing? Untuk melihat clearing dengan lebih dekat, alright, kalau anda berada di Semenanjung ataupun KL, anda boleh pergi ke perkarangan Museum Negara. Terdapat 2 di situ yang dihadiahkan oleh komuniti Punan dan juga Sekapan pada tahun 1970-an dahulu, yang dihadiahkan kepada pihak museum. Alright, yang dibawa dari Sarawak ni lah ke sana. Yang kedua, di negeri kita sendiri di Kuching ni terdapat 2 juga. Satu di perkarangan Museum Lama dan satu lagi di level 5. Level 5 Museum Baru. Museum Baru yang akan dirasmikan pembukaannya pada 4 Mac ini nanti. Alright, so anda boleh lihatlah dengan lebih dekat. Yang ketiga, anda boleh pergi ke perkampungan Punan, terutamanya Punan Bah. Di situ masih lagi terdapat banyak clearing dan juga di mana-mana lokasi yang pernah dihuni ataupun mempunyai berkaitan dengan masyarakat Punan dahulu. Contohnya Penyarai, Tatau, di mana lagi? Dan di Lower Pila lah. Anda masih boleh melihat clearing-clearing tersebut. Itu berkenaan dengan lokasi. Sebenarnya terdapat banyak sebab lah kenapa clearing tidak dibina lagi ketika ini. Alright. So kalau mengikut kajian, pembinaan clearing telah ditamatkan sejak pemerintahan Brooks. Disebabkan ketika pembinaan clearing ataupun ketika clearing diangkat ataupun didirikan, alright, seseorang perlu dijadikan korban, terutamanya kalau ketika itulah biasanya hamba, dijadikan korban, dan ini sangat-sangat barbarik, dan pemerintahan Brooks ketika itu tidak menyukai budaya tersebut, so ianya telah ditamatkan.
Dan yang kedua, saya pernah mendengar cerita lah, dari kawan-kawan di kampung. Sama ada cerita ni betul tidak, itu saya tak pastilah. Alright, ceritanya adalah pengukiran clearing ni adalah diwariskan turun-temurun. Alright, hanya keluarga pengukir saja yang boleh mengukir clearing tersebut. Jika orang lain yang cuba untuk mengukir clearing itu, sesebuah clearing lah, dikatakan akan mendapat musibah ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginilah. Disebabkan itu tiada lagi pengukir ketika ini dan tiada keperluan lagi untuk membina clearing. Itu apa yang saya dengar lah. Alright, itulah 5 perkara yang berkaitan dengan clearing yang saya ingin kongsikan dengan anda. Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang baru tahu. No matter to masih jam pasal clearing ni. Kenapa signifikan sangat dengan kita sekarang? Inuto ni lah, Inuto Nupunan. First din, ini menunjukkan to ni adalah antara manusia terawal di menghuni Pulau Borneo ni. To nya antamadun to sendiri, to nya struktur masyarakat to sendiri. Alright, dan nenek moyang tamale, ajar-ajar male tupu menadak kawasan to, kawasan Punan. So diharapkan to generasi uba ni yang semudah itulah, yang semudah itu memberi ataupun menyerahkan value to ni apa pihak-pihak Bali lah. So sangat signifikan lah benda ni, sangat bererti. Disitulah jati diri kita sebagai masyarakat Punan dari sejarah kita. Dari kisah-kisah dan kebudayaan lama. Alright, so saya rasa itu sajalah yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Mungkin jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian saya tadi, mungkin terdapat fakta yang saya mungkin terlepas cakap, saya akan tulis di bahagian description di bawah lah untuk saya atur kembali. Dan jika anda ada apa-apa yang ingin ditambah, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. So diharapkan makin ramailah pengkaji-pengkaji tempatan, terutamanya ahli akademik yang menyambung kembali usaha mengkaji dan mendokumentasikan sejarah dan kebudayaan masyarakat minoriti Sarawak ini, terutamanya Punan, karena anda pasti menjumpai sesuatu yang sangat istimewa dan unik yang ada pada setiap kaum di Sarawak ini. So itu saja dari saya. So ina perantua. Thank you for watching. Itu sajalah berkaitan dengan clearing. Sebenarnya banyak, tapi saya nak ringkaskan, nak pendekkan video ni, dan kita akan jumpa lagi lah mungkin dalam video-video yang akan datang untuk Punan 2.0. Itu saja dari saya. Jumpa lagi. Bye bye.